Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah yang kita raihkan yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Fawaz Panjang penceramah kita pada malam ini, dan kita ucapkan sekali lagi welcome to Masjid Al-Bushra buat kali yang ke-4, 5 kali pun. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kita tak bagi tajuk lah, malam ni kita buka ruang sepenuhnya kepada Bapak Ustaz untuk berkongsi ilmu dengan kita bersama-sama, insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, insyaAllah. Tanpa meninggalkan masa, saya persilakan Bapak Ustaz dan memberi masa dan ruang sepenuhnya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa darjat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin atau kama qala. Seorang yang faqih, yakni seorang yang alim, syaitan lebih sukar untuk menipu dan mengganggunya berbanding 1000 orang ahli ibadat tetapi tidak faqih atau kama qala. Yang dihormati al-fadhil tuan imam, seluruh ahli jawatankuasa Masjid Al-Bushra, khususnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah, adik-adik yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam ni malam yang ke-25 daripada bulan Jumadil Awal 1443 Hijrah. Allah masih lagi menjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Ayah, ibu-ibu rahmati Allah Ta'ala sekalian, malam ni insya-Allah saya tak diberikan tajuk, tak ada tajuk. Cuma saya masih ingat kali pertama mai sini bicara tentang tajuk Imam Mahdi. Itu kali pertama kan. Kali kedua ada siapa ingat tak mai bicara tajuk apa? Tak ingat no. 2018 kan. Kali kedua no, lama dah kan. Baik. Malam ni insya-Allah ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, saya nak berkongsi dengan ayah-ayah, ibu-ibu sekalian satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana hadis tersebut saya petik daripada kitab ni ya. Malam ni kita mengaji ada kitab senang sikit. Kitab yang sedang saya pegang ini, kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Yang mana kitab ni disusun oleh seorang kiai daripada Indonesia, iaitu Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari. Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus, beliau duduk di kawasan belah Banjarmasin ataupun sebelah Kalimantan Selatan. Kalau kita tengok peta tu, Kepulauan Borneo, dia duduk belah bawah sekali tu. Atas Sabah, Sarawak, Indonesia belah bawah sekali. Dan pengarang kitab ni masih hidup sampai sekarang. Saya dimaklumkan beliau masih hidup sampai sekarang, tapi umur 90 lebih dah.
Beliau mengarang kitab ni ataupun menyusun kitab ni lebih kurang 38 tahun yang lalu. Lama lah. Kitab ni kalau lama berkat dah. Dekat 40 tahun dah kitab ni ada atas muka bumi. Asalnya dalam bahasa Arab. Kitab ni. Asal kitab ni dalam bahasa Arab. Tapi kitab ni kemudian diterjemah ke bahasa Melayu oleh murid kepada Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus ni. Yang mana murid beliau baru saja meninggalkan kita tahun ni. Meninggal dunia tahun ni. Tapi di Indonesia. Tapi beliau sinonim dengan orang Malaysia. Maksud dia dekat dengan orang Malaysia. Khususnya orang Kedah. Siapa dia Ustaz? Almarhum Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Ataupun Syekh Fahmi Zamzam. Syekh Fahmi Zamzam lah yang menterjemahkan kitab ni ke bahasa Melayu dan buat sikit huraian ke atas hadis-hadis yang ada dalam kitab ni. Syekh Fahmi Zamzam anak murid kepada pengarang kitab ni. Awak yang senyap terus nampak ke? Boleh dapat kan? Nak bagi kenal ke apa bagi kenal kata pengarang kitab ni siapa. No? Jadi kitab ni membicarakan berkaitan dengan kedudukan ilmu dan ketinggian darjat para alim ulama. Jadi malam ni insya-Allah saya akan petik hadis yang pertama daripada kitab ni. Kalau dah kita lajak hadis yang kedua, kita nak ambil pengajaran daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab ni. Boleh ke no? InsyaAllah no, lepas tu sekali kita rawik lah sikit apa-apa yang berkait dengan kita ni. Boleh no? InsyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat. Baik. Bisanadil muttasil ila muallifil kitab wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Tajuk kita pada malam ni senang ya. Tajuk kita pada malam ni adalah berkaitan dengan kelebihan orang yang alim. Itu ya. Malam ni kita nak mengaji tajuk dia apa Ustaz? Apa kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang alim? Atas muka bumi ni, untuk maklumat ayah ibu sekalian, untuk yang main mengaji malam ni lah, setiap perkara ada khazanah dia kan? Setiap ciptaan Tuhan ni dia ada khazin, ada penjaga khazanah dia. Allah Ta'ala turunkan Quran ni, contoh mudah lagi senang faham. Allah Ta'ala turunkan Quran, Allah Ta'ala pilih di kalangan hamba-hambanya yang ada atas muka bumi ni jadi pemegang khazanah Al-Quran. Kita panggil sebagai hafizul Quran, orang yang menghafal Quran. Tuhan tak pilih semua, tapi Tuhan pilih hamba-hamba yang tertentu untuk menjadi penjaga khazanah Al-Quran tu. Yang jaga khazanah Al-Quran dipanggil hafizul Quran, orang yang hafal Quran. Dia faham masa tu? Allah Ta'ala turunkan agama atas muka bumi ni, agama Islam. Allah Ta'ala pilih di kalangan hambanya yang ni semua manusia ni hambanya. Daripada semua manusia yang ada atas muka bumi ni, Tuhan pilih orang tertentu menjadi pejuang kepada agama dia. Tuhan tak pilih semua. Tuhan pilih kau ni, dia dipilih sebagai apa? Pejuang kepada agama Tuhan. Lepas tu kalau kita terpilih menjadi pemegang khazanah apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Jaga bagi elok. Jaga bagi elok. Ada orang Tuhan pilih jaga khazanah apa Ustaz? Masjid Tuhan. Jaga bagi elok. Oh ya senyap ni malam ni. Minta maaf sampai lambat Ustaz, minta maaf. Saya musafir daripada Jitra. Ni buat jemaah takhir ni, tak banyak maghrib ni. Tak apalah jemaah takhir. No? Nak sebut kata setiap apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ni ada khazanah dia. Hatta, minta maaf no, kalau sebut bumi. Bumi pun ada pemegang khazanah dia. Ada yang menguruskan khazanah Tuhan ini. Yang kita sebut sebagai pemimpin, pentadbir. Termasuk juga ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala beri kepada orang tertentu untuk jaga dia. Orang yang menjaga ilmu Allah Ta'ala ni disebut alim, ataupun jamak dia ulama. Sebab tu kalau tengok ngaji pondok, kadang satu tahun tu, satu lapis tu 200 orang, tapi yang keluar jadi tok guru kadang 2 orang. Senyap lagi sekali. Aduh. Dah terpekun. Allah Akbar. Maknanya Tuhan pilih Ustaz, Tuhan pilih. Sebab itu malam ni kita nak mengaji tentang satu golongan yang Allah Ta'ala pilih atas muka bumi ni. Kita nak tengok apa kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada puak-puak ni. Puak ni lah senang. Kepada golongan ni. Dan kita yang mengaji hari ni kalau boleh, tolong bagi penghormatan kepada golongan ni. Tolong letakkan penghormatan kita sesuai dengan level puak ni. Baginda bersabda, anzilun nas manazilahum. Kamu kalau nak posisi orang, nak hormat orang, tengok kedudukan dia. Tengok kedudukan.
Betul, manusia ni semua sama. Di sisi Allah hanya takwa. Tapi setiap manusia ni ada posisi dia. Nabi kata posisikan manusia ikut kedudukan dia. Dan malam ni kita nak tengok posisi satu jenis ataupun satu kumpulan manusia yang namanya orang alim. Apa kelebihan yang Allah Ta'ala bagi ke orang alim ni? Tengok no, ayah ibu-ibu duduk di kawasan mabuk ni ramai tutup guru, ramai orang alim. Jadi kita nak kena jaga sikit hubungan kita dengan mereka, adab kita dengan mereka, perhubungan kita dengan mereka semua kena jaga. Jangan duk buat cerodong belah ikut dan, tak boleh. Rasa nak kata, rasa nak kutuk kat belakang, kutuk. Tok guru main mengajar, kenyek. Tok guru balik ya, duk kata beradak kat kedai tom yam tu. Tak boleh. Malam ni kita tengok sikit. Baik. Boleh ke tajuk macam ni? Boleh kan? Boleh lah. Saya pun tak tahu nak cerita apa lah ni. Baik, cuba tengok sikit. Hadis yang pertama, saya baca dulu nah. Hadisnya berbunyi, An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala, Dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani abidun wa alimun. Faqal, fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum. Wa fi riwayatin anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu wa ahla as-samawati wa ahla al-ardi hatta an-namlata fi juhriha wal hitana fil bahri la yusalluna ala muallimin nasi al-khair atau kama qala, hadis sahih rawahu Tirmizi. Baik. Daripada Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu taala anhu berkata, telah disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang lelaki. Saya terjemahkan dulu Pertama, orang yang abid, yakni ahli ibadat. Dan yang kedua, orang yang alim, yang rajin menuntut ilmu sehingga dia berdapat banyak ilmu, dipanggil alim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan orang yang alim atas orang yang abid seperti kelebihanku atas yang paling rendah daripada kamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni segala langit, penghuni segala bumi, sehingga semut yang ada dalam lubang, ikan yang ada di dalam laut, semuanya memohon kebaikan bagi orang yang mengajar manusia akan kebaikan, yakni mengajarkan manusia akan agama. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya bagi dulu pemahaman hadis ni, bagi kita nampak hadis ni cerita apa. Saya kita baca keterangan yang Syekh Fahmi tulis bagi senang, taklah merapu sangat, no? Nabi SAW satu hari baginda duduk dengan para sahabat, duduk dengan sahabat-sahabat ni. Rupanya para sahabat masa duduk tu duduk bercara tentang dua jenis manusia. Yang pertama, alim, orang yang rajin mengaji. Dia kira mengaji ya Ustaz sampai dia alim, dia reti banyak benda. Satu. Dan yang kedua, abid, orang yang rajin buat ibadat tapi mengaji tak mau. Buat ibadat macam ni, mayang, puasa, sedekah apa macam ni, mengaji tak mau. Hak seorang ni rajin mengaji, tapi ibadat dia buat yang wajib dan sebagainya macam tu ajalah. Tapi dia rajin tuntut ilmu, rajin mengaji sampai jadi orang alim. Hak seorang ni rajin buat ibadat, sebab tu dia sebut abid, buat ibadat cukup rajin. Nabi SAW bersabda, fadlul alimi alal abidi. Nabi kata, kedudukan orang yang alim, yang rajin mengaji ni, hak rajin tuntut ilmu ni, sampai dia kuasai banyak perkara ni, dia reti banyak benda ni, Nabi kata kedudukan dia sama seperti mana kedudukan aku dibandingkan dengan sahabat yang paling bawah sekali. Tinggi ke kedudukan ni Ustaz? Baik, saya sebut mudah macam ni lah. Sahabat Nabi SAW, siapa pun tak tahu jumlah dia banyak mana, tak tahu. Wallahu alam. Ni pandangan Al-Imam Hakim Naisaburi. Sebut sahabat Nabi berapa? Wallahu alam, tak tahu. Kata silap saya lah pandangan beliau. Tapi ada sebahagian ulama kata sahabat Nabi SAW ni ada 70,000, ada yang kata 100,000, ada kata 120,000. Kita ambil lah 120,000 senang. Nah, nak bagi senang kira. Maknanya sahabat Nabi SAW ada lebih kurang lah 120,000 orang. Nabi kata orang alim dengan orang rajin buat ibadat ni, alim dengan yang rajin buat ibadat macam aku dengan sahabat yang nombor 120,000. Cuh Ustaz tu, cuh. Padahal kalau ayah faham hadis ni, kalau kita tengok hadis ni,
Kalau Nabi buat bandingan macam ni pun cukup dah. Kalau Nabi kata macam ni, Nabi kata orang yang rajin mengaji ni, orang yang ada ilmu ni, orang yang mengaji sampai tahap dia jadi orang alim ni, orang alim dengan orang yang rajin buat ibadat ni, Nabi kata macam aku dengan Sayyidina Abu Bakar. Kalau Nabi buat bandingan macam tu pun dah besar rahmat dah tu. Tu pun dah jauh beza dah. Kalau Nabi kata macam aku dengan Sayyidina Abu Bakar, tu pun dah jauh dah. Tapi dah, Nabi kata macam aku dengan sahabat yang paling bawah ni. Nak abang kata apa Ustaz? Nak abang kata besar rupanya kedudukan orang alim ni, kedudukan orang yang tuntut ilmu sampai jadi alim ni. Rupanya orang alim tuntut guru ni kedudukan dia pun tinggi sebenarnya. Lepas tu kita yang mengaji malam ni, bahasa kasar dia macam ni lah. Lepas tu kita mengaji dengan tutup ayah-ayah duduk tok guru ramai. Lepas tu bila kita duduk dengan tutup guru, bila hidup dengan tok guru ni, lepas tu kena jaga adab dengan dia. Adab sangat kena jaga. Tambah-tambah hak, minta maaf bahasa kasar, tambah-tambah hak jenis suka komplain kat belakang. Macam kata tadi lah, mai depan hehehe, mai belakang apa mengajak ulang buah tu, tak ada buah lain dah. Mengajak apa dia ulang buah, jangan. Sebab luhumul ulama masmum, daging orang alim ni dia beracun. Saya bukan orang alim tu, senang saya cerita. Daging orang alim ni dia beracun. Kita mengata ke orang, kita macam makan daging orang. Kan betul kan? Ayuhibbu an ya'kula lahma akhihi maitan. Kita duk mengata ke orang, kita macam makan daging orang. Betul. Kita kata ke orang alim, kutuk para ulama, kita seumpama makan daging depa, macam makan daging depa. Tapi ulama kata apa? Daging depa ni beracun. Meracun dengan makna makan mudarat dia cepat kena. Sebab tu orang jenis duk kata sedap-sedap kat tutup guru, kata ke orang alim sedap-sedap, duk berkeling dengan orang alim, duk musuh dengan orang tutup. Ui, cuba tengok hidup dia depa jadi ni. Hidup depa terus jadi merepek. Dia jadi sasau, tak tentu halau ke mana. Pasal tak? Tak pasal tak? Nak tunjuk color mana? Tak ada ni. Pasal tak? Tak boleh dah, kita bukan kata, saya bukan nak kata kat depa, tapi cuba perhati hidup depa lah. Dia jadi merapu, tak tentu halau ke mana tau. Jadi kuih merepek. Jadi kuih tak betul, bukan nak kata tak betul, tapi dia jadi kuih tak betul ke? Dia jadi cenok. Sebab tu kata jangan. Depa golong depa ni beracun. Daging depa beracun. Kita duk kata kutuk duk makan daging depa, mudarat dia kita kena. Sebab tu kalau tak berkenan senyap sudah. Ayah-ayah ada tok guru main mengajak, contohlah kita ambil di masjid ni. Ada tok guru main mengajak masjid ni. Kita tak kenal dengan tok guru tu. Dia jenis keras tak weh. Dia main mengajak Ustaz, dia teriak tembak pang pang pang, oh sakit dah. Dia mengajak main-main gear 5 tu Ustaz. Tak ada gear 1 lah. Main pang pang pang, kata pula terjai Ustaz, geram Ustaz. Kan? Kalau tak berkenan jangan kata apa. Dia kata senyap sudah. Habis mayang isyak, balik start motor, balik sekejap lagi ambil kalender tanda. Oh bulan depan dia main tarikh ni. Tak usah main hari tu. Hari tu dia main masjid hitam, tak usah main. Senang tak apa. Hak tu tak apa. Jangan duk start motor pergi kedai tom yam, suami duk kedai tom yam kata, ngajak apa, kata ke orang apa ikut dan. Dia ingat kita macam dia kot. Kan? Kita ni level tok dah, dia tu level cucu dah. Tak berkenan senyap dah. Senyap dah. Man lam yasbir bijafal ustaz, siapa-siapa tak boleh sabar dengan kerasnya tok guru hak mengajak. Tok guru mengajak keras, tapi dia tak tahan, dia tak sabar, dia akan tenggelam dalam bodoh sampai bila-bila. Macam ada ikut mabuk macam ni tu. Dah kalau ada tak apalah, pakat-pakat betul lah. Nah, tak apa, mengaji ni tak pakat betul lah. Wa inna ahadan lam yulad aliman. Tak ada manusia beranak-beranak pandai semua, tak ada. Kita betul ya. Tak usah tak kenal Ustaz. Dia tu ustaz tu gatal mengajak, kira duk sebut nikah dua. Mengajak sebut nikah dua. Keram kami Ustaz. Tak apa, balik tanda dalam kalender. Bulan depan aku tak kelapak nama dah Ustaz. Tak apa. Cuma jangan duk kata kat belakang. Any question? Ibu-ibu dia belakang ada soalan. Kau pakai duk kata dah kau macam benar kan? Jangan cari bahasa mudah, jangan cari pasal lah. Ya. Baik, sambung. Nak bagi faham hadis ni dulu. Sekejap lagi kita baca Al-Hurayat. Baik.
Habis daripada Nabi SAW buat bandingan, Nabi SAW tambah lagi. Nabi sebut, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, para malaikat. Malaikat dalam hadis ni dengan makna hamalatul arsy, malaikat yang duk junjung arasy. Ni malaikat yang sangat tinggi kedudukan, malaikat yang duk bawa arasy. Wa ahlas samawat, segala penghuni atas muka bumi ni, manusia, binatang semua pakat duduk atas bumi belakang, hatta termasuk ayak, bukit, angin apa semua ni. Dan Nabi SAW sebut, hatta namlata fi juhriha, sampai semut yang ada dalam lubang, wal hitana fil bahri, dan ikan paus yang ada dalam laut. Ikan paus yang ada dalam laut, la yusalluna ala muallimin nasil khair, sentiasa berselawat dengan makna sentiasa memohon kebaikan, doa hak baik-baik kepada siapa? Kepada orang yang mengajak kebaikan, dengan makna pada orang yang mengajak agama. Maksud mudah dia, mendoakan orang alim. Soal kita baca keterangan Syekh Fahmi tu. Sekali kita ulas sikit pasal Nabi sebut semut, pasal Nabi sebut ikan. Kita baca. Kita baca sikit. Boleh ke no? InsyaAllah nah. Baik. Cuba tengok Syekh Fahmi tulis. Sedap Syekh Fahmi tulis, sedap. Syekh Fahmi rahimahullah ta'ala sebut dalam huraian hadis ni, Syekh Fahmi kata macam ni. Syekh Fahmi kata, sangat tinggi martabat orang alim bila dibandingkan dengan martabat orang abid yang tidak alim. Syekh Fahmi kata tinggi sungguh kedudukan orang alim ni nak banding dengan orang yang rajin buat ibadat dia. Rajin buat ibadat, ngaji tak mau. Hak ni kedudukan dia rendah berbanding dengan orang yang menuntut ilmu sampai jadi orang alim. Hak mengaji sampai jadi reti ni, hak ni lebih tinggi kedudukan daripada hak rajin buat ibadat tapi tak mengaji. Pasal apa Ustaz? Bahasa mudah macam ni lah. Kerana orang yang alim ni, saya sebut senang-senang terus lah. Nombor satu, pasal apa orang alim ni special sangat Ustaz? Nombor satu, pasal dia boleh jaga diri dia daripada kena tipu dengan setan. Macam mana hadis yang saya baca awal tadi. Orang alim ni, pasal apa dia kedudukan dia tinggi Ustaz? Nombor satu, pasal dia tahu setan nak kena ni kok mana, dia tahu. Ayah-ayah yang main mengaji ni ada tak kot ni? Tok Khatib dia baca khutbah, Tok Khatib dia baca khutbah, dia boleh duk meratik pegang masjid tasbih di bawah. Ada orang tengok kot masjid mabuk? Ada. Tok Khatib dia baca khutbah, tengah baca khutbah ni, dia duduk di bawah dia meratik tu. Ada? Tak ada tu. Bagus tu ya. Nampak macam terror nampak macam oi alim kemas dia Ustaz kan. Tu nama dia abid, dia rajin buat ibadat tapi tidak alim, dia tak reti. Kalau dia reti, dia ambil biji tasbih tu, dia seluk bulan poket, dia dengar khutbah. Pasal dengar khutbah wajib, yang apa zikir time tu sunat, tapi dah tak tahu. Mulut ibu-ibu di belakang ada ni, buat contoh, duk baca Quran malam-malam lepas maghrib, dia baca Quran. Orang tua tu balik mayang maghrib, orang tua tu kenal siapa kan? Kan? Oh, suami balik mayang maghrib, dia balik-balik dia kata apa? Nasi ada apa? Nasi ada apa? Kita pun sambil duk baca Quran. Ada pi aja duk mau ada bawah tudung pi aja duk nak baca Quran Ustaz. Betul Ustaz, betul. Sebab apa? Sebab perempuan ni abid, rajin buat ibadat, tapi dia tak alim, dia tak reti. Kalau dia reti, dia tutup Quran tu, dia pilihan orang tua tu dulu. Dah tak? Ni tu yang kata reti dengan tak reti. Kalau dia reti, dia tutup Quran, dia pilihan orang tua tu dulu. Pasal apa Ustaz? Layan suami hukum dia wajib, baca Quran sunat. Takkan tak tahu beza mana wajib mana sunat? Takkan tak tahu mana perlu dahulu? Tapi dah tak tahu. Dah saya bukan marah, tapi nak abang kata nampak dia tak tahu beza. Duk menyembang orang macam ni, sembang orang macam ni, tapi tangan Allah. Lah, takkan tak tahu kot zikir hukum dia sunat. Apa nama, menjaga hati manusia hukum dia wajib. Punca dia apa Ustaz? Betul, rajin buat ibadat tapi tak alim, dia tak tahu. Alim tu so dia reti je lah, tahu, dia tak tahu.
Sebab tu penting, bahasa ni kasar, sebab tu penting ngaji tu. Penting sangat ngaji tu. Saja cerita tu buka cerita lah. Tak apa. Cerita ni jadi di Mekah. Cerita lama lah. Cuma saya tak ingat siapa tok guru ni, siapa orang alim ni, tak ingat. Cuma saya sebut cara umum cerita tu lah. Ada satu orang tok guru besar di Mekah. Hari tu hari Ashura, dekat dengan hari Ashura, maksudnya awal Muharram lah. Dia panggil khadam dia. Dia kata, "Mai Ustaz, saya translate Melayu ni bagi senang. Mai Ustaz." Dia kata, kamu pi jumpa semua tok guru ni, tok guru ni. Dia abang senarai nama tok guru tu. Dia kata, kamu pi panggil depa semua hari Ashura 10 Muharram ni, aku nak buat kenduri siang hari di rumah aku. Kamu pi panggil semua hak ada senarai nama yang aku bagi ni, pi panggil depa semua mai makan kenduri. Hari Ashura. Rupanya tok guru hak kena panggil ni, semua anak murid tok guru besar tu. Anak murid dia semua. Dia tapi panggil semua anak murid aku ni, mai hari Ashura, aku nak buat kenduri. Khadam dia kata apa? Tok guru, hari Ashura ni orang nak puasa tu. Puasa Ashura. Hari Ashura ni orang nak puasa. Tok guru tu jawab senang. Dia kata, kamu pi panggil. Hari Ashura ni nanti kamu akan tengok mana di kalangan anak murid kau ni yang alim, yang memang reti sungguh. Pi panggil. Khadam ni pun tak cakap banyak, pi turun panggil semua tok guru mai. Hari Ashura tu semua tok guru tu mai. Tok guru besar panggil, tok guru kecil semua pakai turun belakang. Anak-anak murid semua turun belakang. Dia pun tok guru besar ni, dia hidang makanan hari Ashura. Tahu apa jadi? Semua anak-anak murid dia tok guru ni hak duk main ni, semua makan, tak ada seorang pun puasa. Semua makan, seorang pun tak puasa. Habis kenduri tu pakat balik belakang. Tok guru besar ni kata kat khadam dia. Dia kata, bersaksilah kamu jadi saksi. Anak-anak murid aku yang main hari ni semuanya alim. Siapa alim Ustaz? Bahasa muda, reti. Siapa reti Ustaz? Betul. Puasa Ashura tu betul. Hukum dia sunat. Besar tu, amalan dia sangat besar, pahalanya besar. Yukaffiru sanatal madiyah, dia padam dosa setahun hari Ashura ni. Tapi besar macam mana pun, hukum dia tetap sunat. Memenuhi undangan. Tambah pula daripada seorang guru ataupun orang yang menjadi bapa kita dalam agama, guru lah. Kan memenuhi undangan tu wajib. Jadi bila bertembung sunat dengan wajib, mereka semua dahulukan yang wajib, mereka korbankan yang sunat. Pasal apa jadi macam tu Ustaz? Pasal reti. Kita ada kira keras tu kan? Ya, puasa. Betul, tak nafi puasa, tapi tengoklah suasana. Kalau tak bertembung apa-apa, tak apa. Ni pergi rumah orang, minta maaf, orang panggil main makan kenduri. Orang main rumah kita jemput makan kenduri, kenduri kahwin, kan wajib pi. Kita pula hari tu puasa sunat, boleh tak pergi makan kenduri. Pasal apa tak pergi makan kenduri? Pasal puasa sunat, punya tak reti je. Apa salahnya? Bukalah puasa hari tu. Nabi SAW dan para sahabat dijemput makan kenduri. Ni siapa yang ada kitab di rumah, ada kitab yang Syekh Nuruddin susun. Tajuk dia simple ya, Al-Walimah, cerita bab kenduri kahwin. Hadis tu ada dalam kitab tu. Nabi SAW dijemput makan kenduri. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang follow sekali tu, yang ikut sekali. Dia bagi tahu pada Nabi, "Ya Rasulullah, inni shaim, aku puasa ni." Puasa sunat. Nabi SAW sebut pada dia, sesungguhnya kawan kamu menjemput kamu makan kenduri. Ni kawan kamu ni buat jemput makan kenduri, jemput kamu makan kenduri. Nabi kata, bukalah, nanti puasa hari lain. Awak yang senyap, awak kena. Nampak? Tu kata pentingnya ngaji tu, bagi reti. Reti lah, orang alim ni kita sebut orang reti lah. Pentingnya bagi reti tu. Baru senang kita nak urus.
Itu baru bab ibadat. Reti bab ibadat. Tak bicara bab lagi. Tak bicara bab muamalah, bab munakahat, bab jenayat. Tak bicara tentang rumah tangga lagi. Tak bicara tentang masyarakat. Tak bicara tentang negeri lagi, negara lagi. Orang yang reti ni, dia akan menguruskan satu-satu perkara dengan betul. Tapi kalau tak tahu Allah, rajin buat ibadat tapi tak tahu Allah, habis. Sayang. Sebab tu kedudukan beza, sangat beza. Ada soalan? Sila. Okey. Okey. Dia puasa Ustaz. Puasa wajib ke puasa sunat? Kalau puasa sunat, kalau puasa sunat buka tak apa. Tapi kalau dia tak mau buka Ustaz, kuatlah Ustaz oi. Saya pergi kunuri rumah Allah tu pukul 5 petang Ustaz oi. Rasa nak buka sayang pula Ustaz, pukul 5 dah Ustaz oi. Puasa ni puasa sunat. Okey. Boleh dah Ustaz. Kami pergi rumah dia, kami memenuhi undangan, tapi kami tak makan. Boleh? Jawapan dia, boleh. Pergi jumpa tu rumah, tanya hang noh. Dapat menentu baru noh. Menentu nombor apa ni? Dia kata menentu nombor 3. Oh, tanya. Habislah nak menikah habis. Dia kata habis lah. Tinggal aku tak menikah. Wow. Tak apalah kita pun tanya lah. Mudah-mudahan berkat no, rumah tangga semua berkat apa semua. Kita puasa. Tak apa Ustaz. Tak apa. Yang penting kita dah memenuhi undangan. Tak makan pun tak apa. Kalau bahasa kampung kita ni, pisua muka pun tak apa. Dia bungkus bagi awak balik. Bagus. Sebab tu kalau orang kata Ustaz, saya kunuri 10 Ustaz, tapi macam mana hari ni sehari 10? Lah boleh 9 kunuri hak mula tu, 9 hak awal tu, pergi suruh muka dah. Tanya hang noh. Semoga selamat semua noh. Barakallahu lakuma. Pergi kat penghentian. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum. Mahir Zain. Kan? Apa ucap sikit selamat tanya apa semua. Start motor pergi kunuri nombor 2. Habis mudah kunuri pergi nombor 3. Jumpa balik. Kunuri nombor 10 tiba 3 pinggan. Pasal penutup. Boleh Ustaz? Boleh. Kita buat ibadat tu, pergi kenuri tu Ustaz, buat ibadat tu Ustaz. Tapi pergi kenuri pertama tiba 3 pinggan. Kenuri kedua 3 pinggan. Oh jenuh. Mai lepas 3 kenuri tak larang nak pergi. 7 tak larang biar pergi kira halal. Cara. Padahal kalau tahu pergi jumpa, pergi suar muka selesai. Ada silakan. Terima kasih. Tu soalannya sangat baik. Orang nyebut makan kenduri Ustaz, tapi dia umum di masjid, mayang Jumaat, habis mayang dia umum panggil. Wajib pi dah Ustaz. Dia panggil secara umum, jadi sunat kita pi. Yang wajib pi ni kalau dia jumpa beradak begini ni. Ni minta sila no kenduri anak saya 2 bulan akan datang no. Tarikh ni minta sila no. Tu kena pi buat macam mana? Tapi kalau dia panggil secara umum tak apa. Satu bukan dalam dekat saya wakil. Saya berikat bagi kat sekolah. Boleh. Wakil kena pergi. Wakil. Kalau orang tuan kenduri tu wakil kat kita suruh bagi kad dekat orang-orang yang tertentu Ustaz. Orang tertentu dapat kad kena pergi. Wajib kena pergi. Kalau dia wakil, macam wakil tak ada. Saya umum kat masjid tapi dia wakil tak ada. Saya umum. Maaf. Tak apa. Pi. Sunat itu yang kata tadi, sunat pi. Pasal dia umum secara umum tu. Dia maklum secara umum. Sunat kita pi. Tapi kalau dia panggil cara beradak tu kena pi. Ustaz saya puasa Ustaz, puasa qada. Tak apa dah puasa qada Ramadan Ustaz Dia pula kenduri 30 Syaban. Amboi. Betul-betul dia punya. Nak kata apa tak tahu Ustaz buat kenduri, dia buat betul-betul kenduri hujung Syaban, esok nak Ramadan Ustaz kami pula puasa qada tak pi. Tu nak buat macam mana? Tak apa, pi. Jumpa tanya apa no? Tak makan ke? Puasa tak pi, qada. Tak apa. Selesai. Ya. Besok amai rumah saya buat kenduri. Saya tak minta maaf lah besok kami nak pergi Jumaat, nak pergi sebab Eka ataupun besok saya nak buka lah. Alright. Kita beritahu saya itu terang-terang macam mana. Orang nyebut kita makan kenduri, kita tak boleh pi. Kita tak boleh pi.
Nombor satu, kalau boleh habaq awal-awal. Kalau tak boleh pergi habaq lah. Tak boleh pergi, bagi tahu. Tak silap Ustaz no, kenduri anak saya minggu depan no. Allah minta maaf haji no, minggu depan tarikh ni ada di Kuala Lumpur. Habaq saya siap. Satu. Yang kedua, kalau kata mula-mula tu boleh pergi, tapi hari kenduri tak boleh pergi. Dah betul kan? Macam-macam jadi kan. Kau ada halangan lah, ada uzur syar'i lah, apa tak boleh pergi. Cara dia macam mana? Abdullah bin Abbas ajak kita cara. Cara dia macam mana? Abdullah bin Abbas waktu duk sibuk uruskan siqayah, minum ayak penduduk. Orang Mekah kan mai haji. Bila mai haji, Abdullah bin Abbas antara orang yang urus minuman ayak di kota Mekah. Hari itu ada jemputan kenduri. Dia bagi tahu kepada orang yang nak pergi kenduri, ada orang nak pergi kenduri, dia bagi tahu. Dia kata, kamu tolong sampaikan salamku kepada orang yang buat kenduri tu. Aku tak boleh pergi. Tolong sampaikan salamku kepada orang yang buat kenduri tu dan bagi tahu pada dia, ini masyghul. Aku tengah sibuk dengan urusan siqayah ni. Urusan minuman nayak orang haji ni. Jadi kalau kata kita tak boleh pergi, maklumkan ketidakhadiran kita tu pada orang hak kenduri, tuan kenduri. Tambahlah lagi senang, telefon ada, WhatsApp ada, lagi senang. Habaq. Ustaz saya terlupa, 3 hari lepas kenduri baru teringat. Tak apa, WhatsApp lah, bagi tahu kat dia. Minta maaf no, saya ni nak pergi dah hari tu, tapi duk ingat hari ni, rupanya 3 hari lepas. Minta maaf banyak-banyak lah no, kenduri minta maaf banyak-banyak lah no. Cukup lah, habaq. Ini tajuk kenduri pula dah. Dah lah nak abang kata tu penting ilmu tu. Boleh no? InsyaAllah. Baik, sambung. Sehingga Rasulullah SAW membandingkan dengan martabat baginda sendiri bila dibandingkan dengan martabat sahabat yang paling bawah sekali. Tingginya orang yang reti ni berbanding orang yang rajin buat ibadat, sampai baginda banding diri baginda sendiri dengan sahabat yang paling bawah sekali, kedudukan yang sangat jauh beza. Sebab itu penting ibu sekalian, ngaji ni sangat penting. Tadi saya duk ngajak di surau apa kita panggil Al-Irfan, Ma'had Al-Irfan, Masjid Sungai Layak, Ustaz Zuki kan, dia ada satu Ma'had Tafiz Al-Irfan sebelah tu, kuliah tiap hari, kuliah duha tu. Ayah kalau free tak ada, kalau tak tahu nak buat apa, ibu-ibu kalau rasa nak pergi mengaji, pergi tu. Hari-hari ada kelas. Saya duk mengajak di situ hari ni, tajuk simple je. Tajuk, ada orang tanya soalan. Tu kata penting tu. Soalan dia mudah. Ayah-ayah, ni bayang lah. Ayah-ayah kahwin dengan seorang perempuan. Lepas tu bercerai dengan perempuan tu. Ibu-ibu cuba bayang. Ibu-ibu kahwin dengan seorang lelaki. Lepas tu bercerai dengan lelaki tu. Okey? Tak apalah. Ayah-ayah kahwin dengan isteri kita hak law ni. Lah kita kahwin ada isteri, ada anak dah dengan isteri hak lah ni. Hak isteri awal tadi kita cerai dah. Ibu-ibu dengan suami mula tadi bercerai. Lah kahwin dengan suami kita ada anak dah. Boleh faham contoh tu. Okey. Depa tanya tadi masa mengaji soalan dia, Ustaz, anak kita lah, ayah ada anak lah. Okey, anak lelaki kita ada lah ni dengan bekas bini kita tu macam mana? Ibu-ibu yang ada di sini ada anak perempuan. Anak perempuan kita lah ni dengan bekas laki kita tu macam mana? Saya tanya ni. Boleh menikah? Dah lah kalau dah Ustaz, dia bukan bini saya Ustaz, dia bekas bini saya. Betul lah. Okey, anak lelaki-lelaki kita sekarang ni dengan bekas bini kita tu boleh salam tak? Jawapan dia apa Ustaz? Dia jadi mahram. Dalil dia Ustaz dalam surah An-Nisa, wala tankihu ma nakaha aba'akum minan nisa illa ma qad salaf. Janganlah kamu mengahwini orang-orang yang pernah kahwin dengan bapa kamu. Kes ni jadi di Arab Saudi kot. Berita saya baca kemarin. Jadi di Arab Saudi, bapa tu kahwin dengan seorang perempuan, kahwin senyap-senyap. Baca ayah kalau nak kahwin 2-3 jangan kahwin senyap-senyap. Abang lah. Seronok tak bida. Kan? Kahwin, bapa kahwin senyap-senyap dengan bini, kahwin senyap-senyap dengan seorang perempuan.
Lepas tu dia cerai perempuan tu. Tak apalah. Dia kahwin dengan perempuan lain secara rasmi, okey, dapat anak lelaki-lelaki. Yang syoknya, anak lelaki-lelaki tu bila besar, kahwin dengan perempuan hak dia pernah, yang pak pernah cerai. Ni bukan 69 ni, benda haram terus ni. Anak dia kahwin dengan perempuan tu senyap-senyap, tak habaq kat pak dia. Lepas 6 tahun baru habaq. Tu pun sebab anak lelaki ni bawa balik bini dia, nak kenal kat pak. Kahwin senyap ke anak pun? Pak kahwin senyap, anak pun kahwin senyap lah. Anak bawa balik bini, perkenal kat pak. Tengok pak pun tengok kelipok. Lah kata, ni bini aku ni dulu, bekas bini aku. Hang kahwin dengan bekas bini aku buat apa? Lah kali apa jadi Ustaz? Ada anak dah pun. Ni hak anak kahwin dengan perempuan ni, ada anak dah. Lah kali apa jadi? Mahkamah Arab Saudi buat keputusan, perkahwinan mereka putus. Tak sah. Satu. Yang kedua, anak tu dikira anak tak sah tarah. Anak haram lah. Wah, kena tahu dah ni pasal apa Ustaz? Pasal lah orang lah zaman lah banyak cerai. Apa ya sebenarnya? Boleh faham tak contoh tu? Nak habaq kata pentingnya ada ilmu, pentingnya mengaji, sangat penting mengaji ni. No, baik, sambung. Kata Syekh Fahmi lagi, rahimahullah ta'ala, di sisi yang lain, dia kata dari satu sudut yang lain pula, orang yang alim ini, orang yang reti ni, dikenali dan dicintai oleh semua lapisan penduduk langit dan penduduk bumi. Orang alim ni sudah orang yang rajin mengaji ni, penduduk langit semua sayang ke dia, penduduk bumi semua sayang ke dia. Rupanya orang yang mengaji ni, penduduk langit bumi semua sayang ke dia. Lepas tu ayah-ayah, ibu-ibu yang ada malam ni, ambil lah. Jalan ni ambil lah. Kan? Kita nak mati dalam keadaan makhluk Allah Ta'ala sayang pada kita, makhluk pun sayang pada kita. Ngaji. Ya. Tambahlah, tak buat apa saya 60 Ustaz, lepas Covid tu berhenti tak buat apa lah. Ngaji. Ada kuliah pagi, mengaji. Ada tengah hari, mengaji. Ada malam free, mengaji. Ngaji. Bukan mengaji Quran. Makna di sini menuntut ilmu. Ngaji. Mana ada cunggit pi ya, start motor pi ya. Oh ya, pakai senyap. Boleh kan? Boleh faham kan? InsyaAllah nah. Baik. Syekh Fahmi sebut, bayangkanlah. Syekh Fahmi kata, cuba bayang tengok. Bagaimana Allah, para malaikat, seluruh penghuni 7 lapis langit, begitu juga segenap penduduk langit, penduduk bumi, manusia, jin, binatang. Syekh Fahmi tulis buku ni. Sehingga semut yang ada dalam lubang dan ikan yang ada dalam laut, semuanya mencintai dan mendoakan supaya orang alim sentiasa mendapat kebaikan dalam segenap kelakuannya. Rupanya orang alim ni, orang yang mengaji inilah, orang mengaji, orang reti ni, rupanya dia buat apa semua, binatang, semua makhluk berdoa kat dia. Ya Allah, bagilah kebaikan kat dia, bagilah kebaikan kat dia, bagilah kebaikan kat dia. Cuba bayang, 24 jam hidup, semua makhluk doa kat dia. Berkat hidup. Semua makhluk doa ke dia. Ayah-ayah, ibu-ibu yang main mengaji malam ni, saja kita kongsi sikit. Pasal apa dalam hadis ni ulama bahas kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam sebut contoh binatang semut dengan ikan. Pasal apa sebut dua jenis binatang ni? Rupanya ulama sebut ada 3 makna. 3 makna, ringkas-ringkas ni. Nabi sebut semut dengan ikan, nak bagi tahu pada kita binatang yang kecil macam semut dan binatang yang besar seumpama ikan paus, semua doakan orang alim, semua doa orang yang mengaji ni. Itu satu. Hak kecil macam semut, hak besar macam ikan paus pun doa kat orang alim ni. Satu. Yang kedua, semut dan ikan ni gambaran. Semut binatang darat, ikan binatang laut. Nak bagi tahu semua binatang darat doa kat orang alim, semua binatang laut doa kat orang alim. Doa. Hak nombor 3,
Semut binatang yang haram dimakan. Ikan binatang yang halal dimakan. Nak bagi tahu, binatang yang haram dimakan pun doa ke orang alim, binatang yang halal boleh kita makan pun doa ke orang alim. Semua binatang doa ke orang alim. Nak apa? Kita pula duk berkeli dengan orang alim. Senyap lagi sekali. Betul ke Ustaz? Semut tu haram dimakan Ustaz? Ya, haram dimakan. Haram dimakan, haram dibunuh. Antara binatang yang kita tak boleh bunuh. Semut tak boleh bunuh. Melainkan semut yang mudaratkan kita tak apalah. Kan, hak ketik kita apa tahu, tapi kalau dia duduk saja-saja tak usah bunuh. Kan. Lagi binatang yang kalau boleh, kan ayah dengar ada satu ustaz ulas. Tak silap saya Ustaz Usam ke ulas. Kan dia kata tempat yang ada semut, anak-anak tak main. Betul. Tempat yang ada semut, anak-anak tak main. Sebab tu semut jangan bunuh. Melainkan semut yang mudaratkan kita tak apalah, boleh bunuh. Tapi kalau dia tak kacau kita, jangan bunuh. Lagi Ustaz, binatang yang tak boleh dibunuh ni kena ambil tauhid no. Antaranya lagi Ustaz, lebah. Lebah tak boleh bunuh. Hak ketip kita tu bab lain. Tapi saja-saja duk pergi bunuh lebah tak boleh. Tebuan bab lain, ni lebah. Dua. Lagi Ustaz, ada burung kecil di Malaysia tak ada kot burung tu, dia bagi burung surat. 3. Yang keempat tak boleh bunuh, burung hut-hut. Malaysia tak ada burung tu. Tapi kalau pergi negara Arab ada lagi. Di Mesir ada lagi. Hak nombor 5, hak ni pun jangan bunuh no. Katak. Katak tak boleh bunuh. Itu hak mana dia buat umpan mengai tu, cari umpan lain. Dah semua tu kata penting mengaji. Minta maaf adik-adik yang muda-muda ni. Kalau kata kot lah ada main malam ni, main dengan Tok Wan ke dengan ayah, cuba cari ada satu video. Yang buat video tu Syekh Faisal. Syekh Faisal Haji Ahmad. Ni apa pegawai agama negeri Kedah kan? Tak ingat kawasan mana. Dia ada buat satu video khas bicara tentang bab umpan mancing. Ada umpan yang boleh, ada umpan tak boleh, ada umpan yang haram, dosa. Katak tak boleh nah. Katak tak boleh bunuh. Duduk saja-saja tengok katak mai, ambil batu perang empat tak boleh. Memang katak tak boleh bunuh. Kalau dia kata tak, Ya. kalau dia kata Jual katak. Tu saya tak erti nak jawab lagi. Jual katak tu nak jawab lagi. Tu kena tanya tuk guru boleh pula. Ya? Ada no. Dia tangkap dia jual. Oh. Tu saya pun tak tahu. Wallahu a'lam. Jual katak buat dak nak sebut kata katak tak boleh lah. Tak boleh bunuh katak. Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim, mufti Pulau Pinang yang pertama. Kan? Antara orang yang mula-mula menggerakkan, saya sebut tak apa kan, menggerakkan Parti Islam se-Malaysia. Tu antara sejarah awal. Kan? Antara ahli yang awal dalam parti tersebut, Datuk apa, minta maaf, apa Haji Ahmad Badawi yang kita dah sebut apa? Mak Bedui tu. Tu nombor 6 keahlian. Datuk Kailan, tak silap saya nombor 10 kot. Tu antara yang awal. Ingat koman lah. Haji Abdullah Fahim, Syekh Abdullah Fahim pernah pesan pada anak murid dia. Saya dapat ni daripada anak murid beliau lah. Dia sebut Syekh Abdullah Fahim pernah petua, siapa bawa kereta tak mau aksiden, bawa kenderaan tak mau aksiden, maksudnya nak elak daripada belagar ni aksiden ni. Dia kata jaga 2 benda. InsyaAllah bawa kereta tak aksiden. 2 benda. Kan, kalau takdir tu boleh lah. Tapi kalau boleh khatiak jaga 2 benda ni. Yang pertama dia pesan, bawa kenderaan, bawa apa pun, kalau mengantuk berhenti lena. Betul kan? Itu betul ya. Dia kata kalau mengantuk berhenti lena, jangan gagah. Kalau rasa mengantuk, berhenti kereta di tepi, berhenti motor di tepi, lena tu. Bila lena tu dia hilang mengantuk tu tak apa, bawa. Jangan sambil mengantuk bawa kereta. Satu. Yang kedua dia pesan, apa saja binatang yang ada atas jalan raya, jangan langgar. Apa saja binatang yang ada atas jalan raya, jangan saja-saja pi langgar. Kalau terlanggar tu bab lain. Saya bawa kereta tiba-tiba lintas kucing, lintas Allah kucing itu kolek mati.
terlanggar tu bab lain. Ni saja-saja nampak ular lintas, ular langgar, perak, jangan. Nampak katak lintas, saja katak besar, perak, jangan. Nampak bewak lagi sedap dia nak belah. Jangan. Rupanya makhluk-makhluk tu akan mendoakan keburukan kepada orang yang buat zalim pada dia. Itu jangan buat. Jaga anak tu. Ya. Kalau semut lintas jalan. Kalau semut di rumah. Kalau semut di rumah, kalau hak mana kacau tu siapa Siapa kalau? Kalau hak duduk di pokok pelam, hak duduk di pokok cermai, hak tu tak kacau kita. Hak tu tak payahlah dia pergi ambil reset, duk spray. Ambil ke dia. Dia tak kacau kita. Hak duduk dalam rumah kacau kita, hak kacau kita tu tak apalah. Nak tidur malam, tepi tu semut berlembak duk berjalan tak sapu lagi masuk lubang telinga je tak sapulah. Sila. Ya. Kita bakar sampah kan. Jadi secara kuih-kuih semua sekali masuk dia. Ni jangan kadang-kadang terkuih sekali. Kadang-kadang Sengaja. sampah banyak sangat. Jadi bila nak kena kuih terkena sekali semut. Bakar sampah terkuih sekali dengan semut. Tak apalah Yang kita tak mau semut duk ada dalam lubang elok-elok saja duk pergi ambil api apa duk pergi cucur masuk dalam lubang tu janganlah. Depa mendoakan orang alim. Depa doakan orang yang menuntut ilmu. Kadang bila mengaji hadis-hadis ni kadang rasa halus kita tu. Kita siapa nak doa kat kita tu? Kita hidup siapa doa kat kita? Orang alim ni, semua makhluk dalam alam ni doa ke dia. Kita siapa doa? Saya rasa, kata Syekh Fahmi, saya rasa tidak ada orang lain yang mendapat kecintaan seperti yang didapatkan oleh orang alim ni. Syekh Fahmi kata rasa-rasa tak ada dah makhluk dalam dunia ni yang dapat doa, dapat kasih sayang, dapat perhatian macam mana yang orang alim dapat. Rasa tak ada dah di dunia yang ni. Syekh Fahmi pesan bawah ni, oleh kerana itu dia kata sebab itulah janganlah kita malas mencari ilmu. Sebab tu jangan malas mengaji. Sebab tu mengaji rajin-rajin. Ngaji rajin. Ayah-ayah yang ada di sini, kita umur 50, 60. Kadang orang tanya ustaz, kami ni nak buat amalan apa ustaz? Ngaji ya. Ngaji bagi banyak. Kadang orang tanya kan, kami ni nak buat amalan apa ustaz? Ngaji ya bagi banyak. Menuntut ilmu bagi banyak. Sebab menuntut ilmu ni disebut sebagai asyrafut tariq, jalan paling mulia. Ambil jalan ilmu ni, ngaji. Ustaz tu ngajak tak sedap, dia mengajak kami tak faham, baca bismillah Allah. Tak apa. Main mengaji lena. Main mengaji lena. Tak apa lena. Doa saya kami tak tahan lena. Cuma jangan belah balik. Lena tak apa lena. Tapi jangan lena depan dia, jagalah hati dia. Jangan belah balik ya. Ni tengok meja tu pegawai masjid tolak meja main sini, dia pun start motor balik tu. Saat lagi Isyak saat lagi dia start motor main balik. Jangan buat tu, jangan. Allah Taala sebut wasayujannabuhal ashqa. Orang-orang yang celaka dia akan menjauhkan peringatan. Tuhan sebut celaka ashqa, yang paling celaka ni. Ada pengajian, ada peringatan, orang sampaikan peringatan apa semua ni, dia belah balik. Ada soalan? Boleh kono? InsyaAllah nah. Mudah-mudahan ada manfaat. Oleh kerana itu kata Syekh Fahmi, janganlah kita malas mencari ilmu, jangan malas mengaji. Ayah-ayah yang mana ada kertas, adik-adik ada pen kan, buat catatan sikit. Tulis kat kertas tu 3 perkara mewarisi 3 perkara. Tulis tu. Ni simpan. Siapa yang kata benda ni ustaz? Allahumma salli ala Muhammad. Tak ingat Sayyidina Abu Qatadah, sahabat Nabi SAW. Sayyidina Abu Qatadah menyatakan 3 perkara mewarisi 3 perkara.
Maksud dia, siapa ada perangai ni, dia akan mewarisi benda ni. Siapa ada perangai A, B, dia akan mewarisi perangai ni. Okay. Nombor 1, tulis situ. Rajin. Rajin. Mewarisi kekayaan. Rajin mewarisi kekayaan. Bahasa mudah dia Ustaz, siapa rajin, dia akan kaya. Kalau dia rajin cari harta, dia kaya harta. Kalau dia rajin mengaji, cari ilmu, dia akan kaya dengan ilmu, jadi orang alim. Siapa rajin buat ibadat, dia akan kaya dengan ganjaran pahala. Siapa rajin bantu manusia, bantu orang, ni tambah tengoklah banjir. Kan? Dia kira Ustaz, dia penderas motor. Semalam saya ceramah di Greek. Kan ada daripada viral pakcik tu 74 naik motor daripada Greek, ngek ramai-ramai lah. Pergi ke Selangor, pergi cuci 74. Malam saya pergi kuliah di Greek. Mereka kata, ha, mak, sini, orang sini 74 naik motor. Oh, rajin bejik tu Ustaz tu. Ya. Dia rajin bantu manusia, dia akan kaya dengan apa? Kemudahan dalam kehidupan dunia akhirat. Kan Tuhan janji siapa tolong orang, hidup dia banyak dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kunci dia, siapa rajin, dia kaya. Satu. Yang kedua, malas. Malas mewarisi kemiskinan. Itu nombor 2. Saat ni pun saya rasa makna semua faham, tak ada masalah. Siapa malas cari harta, miskin harta. Malas mengaji, miskin ilmu. Malas buat ibadat, malas buat amalan, miskin pahala. Malas tolong orang Ustaz, miskin kemudahan dalam kehidupan. Sama ya. 2. Nombor 3 boleh tu, tamak. Tamak. Tamak mewarisi penyakit. Tamak. Tamak mewarisi penyakit. Tamak ni apa Ustaz? Dia menginginkan nikmat orang lain. Maksud dia mau hak orang. Senang terjemah bahasa kita. Dia teringin hak orang. Tamak. Ayah-ayah yang main mengaji kok mabuk ni, yang main mengaji di masjid mana ni, ada kok kampung kita ke, kok orang-orang kampung kita lah, ada hak jenis dia tak boleh tengok orang lebih pada dia. Ada. Dia tak boleh Ustaz. Dia tak boleh tengok orang lebih pada dia. Dia mesti mau lebih. Ada. Tak ada orang bagus tu orang mabuk tu. Dia tak boleh Ustaz. Dia tak boleh tengok orang lebih pada dia. Orang tu lebih hak ni kat dia, dia akan pulun nak bagi lebih. Kalau kata orang ni lebih pada dia bab ni, dia tak boleh, dia akan pulun bagi lebih pada orang tu. Dia tak boleh tengok, dia sakit kalau orang lebih pada dia. Ada no? Orang hak jenis macam ni dia panggil tamak. Orang tamak macam ni, dia akan mewarisi penyakit. Penyakit apa Ustaz? Nombor 1 penyakit zahir, badan sakit. 20 nak lebih balik, 20 nak lawan balik, sakit badan. Satu. Yang kedua, hati koi sakit, penyakit batin. Hati pun koi sakit. Hati koi busuk. Betul, orang tamak mewarisi penyakit. No, mudah-mudahanlah kita ambil pengajaran daripada hadis pada malam ni. Boleh kono? Baru satu hadis, nak baca satu hadis ke cukup ah? Ya. Saya minta izin baca satu lagi boleh? Boleh bagi ada 2. Tapi tajuk yang hampir sama agaklah. Pasal tadi saya sebut dah, kita habis ya. Saya baca secara ringkas. Hadisnya berbunyi, Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang saya baca dalam mukadimah tadi. Insya-Allah pukul 9 kita berhenti. 7 minit ya. Faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Seorang yang alim, seorang yang reti, syaitan lebih sukar untuk menipu ataupun ganggu dia berbanding 1000 orang ahli ibadat yang tidak alim, yakni yang tidak mempelajari ilmu. Rajin buat ibadat tapi tak mau mengaji. Orang macam ni syaitan senang tipu dia. Boleh faham hadis tu? Baik. Cuba tengok Syekh Fahmi buat ulasan. Sedap tu yang saya nak baca tu. Kita tengok sikit nah. Kata Syekh Fahmi Zamzam, orang yang alim itu sangat ditakuti oleh syaitan. Syaitan cukup marah dengan orang alim. Takut ni bukan maksud takut, tapi maksud dia marah. Syaitan cukup marah dengan orang alim ni. Sebab apa? Nombor 1, kerana si alim ini tahu cara untuk melawan godaan syaitan. Nombor 1,
setan ni, orang alim ni, dia tahu kata setan ni nak kena kok mana, dia reti. Saya buat satu contoh. Ayah-ayah yang mengaji malam ni, ada tak yang balik umrah, balik haji? Ramai lah, balik umrah, balik haji ramai. Ada tak pernah jadi kat kita? Kita duduk depan cermin, dah balik haji ni, ataupun balik umrah, beli serban sampai 6-7 helai. Tak apalah, lipat menyengit, dah balik umrah ni kan, nak pergi masjid, lipat, lilit serban tu menyengit dah. Kira lilit serban tu cantik dah, duduk depan cermin, oh kemat kan. Lepas tu tiba-tiba dia main dalam hati, dia main kata apa, oi, hang pakai serban ni sekali riak ni kan, sekali dia main riak kan, sekali hang duk pakai ni, sekali dia kata hang ni macam orang alim, macam tok guru apa, sekali dia main riak. Ayah-ayah ada pernah jadi gitu? Pernah? Tak pernah no, bagus. Setan tak kacau punya kok merebuk ni. Dia main Zat, dia main. Tak kira lah buat apa pun, tapi saya buat satu contoh, kaitlah dengan contoh lain. Dia main Zat, dia main dalam hati tu. Kan, dia duk abang kata, hai, satgi hang nampak alim ni, nampak kemas ni, satgi hang main riak, satgi duk main takabur, rosak amalan hang. Berapa banyak di kalangan manusia bila dia kena buah tu, lah kali dia buat apa? Dia kata, tak apa, satgi riak, buang. Dia buang, rongkai balik, tak tepi. Sebab apa? Nak jaga diri daripada riak. Dan dia keluar daripada rumah tu dalam keadaan tak pakai serban lah, sebab takut riak. Dia rasa dia betul dah tu, dia rasa dia betul, selamat dah tu, tapi rumahnya dia kena kencing, dia hidup dengan syaitan. Tu bahasa mudah, syaitan berjaya menipu dia. Dia rasa dia boleh jaga pada riak, rupanya syaitan berjaya menipu dia. Syaitan memang nak dia tanggal serban tu, dia buang serban tu. Habis tu patutnya buat macam mana Ustaz? Patutnya serban tu pakai ke? Pakai. Lilit keluar pakai serban. Habis tu saya kira riak, lawan riak tu. Bukan suruh tanggal serban. Mai habis mayang lagi, nak mayang sunat. Dia kata mayang sunat balik mayang rumah. Kan mayang ni masjid kira orang kata bagus pula. Mayang masjid. Lah, mayang je lah. Lawan. Faham ke saya duduk cerita? Satu, sebab tu syaitan marah dengan orang alim ni. Satu, dia syaitan, orang alim ni reti macam mana nak elak daripada tipu daya syaitan. Satu. Dan nombor dua, si alim dapat memberi bimbingan kepada orang lain supaya selamat daripada godaan syaitan. Bukan setakat orang alim ni boleh jaga diri dia, dia boleh jaga orang lain pula Ustaz. Oi, dia boleh bagi nasihat kat tu, bagi nasihat kat ni. Ayah-ayah nak tengok tok-tok dulu, minta maaf, orang dahulu nak buat apa-apa selalu tanya orang alim. Pasal hatta saya buat satu contoh lah, anak nak mengaji ke apa semua tanya, termasuk nak buat rumah kadang tanya orang alim tu, tanya tok guru. Tok guru, nak buat rumah ni boleh? Ada setengah tok guru tahu tak? Buat tepi sikit, jangan buat betul ni, pelari sikit 6 kaki, main ke kanan sikit. Kita tak tahu pasal apa, kita pun buat rumah pelari 6 kaki. Rupanya bila dah duduk lama baru tahu, rupanya tok guru suruh pelari sikit pasal laluan tu laluan angin, laluan jin. Sebab dia boleh jaga orang daripada apa? Diganggu oleh jin, syaitan lah. Dia boleh selamatkan manusia daripada diganggu oleh syaitan. Kalau tidak, buat rumah tu duduk malam tak boleh tidur, kena gangguan, badan sakit lah apa semua. Akhirnya tu orang alim ni dia berjaya menyelamatkan, bagi bimbingan pada orang. Sebab tu syaitan marah dengan orang alim ni. Ayah-ayah duduk dalam negara, kita ada orang-orang alim yang memimpin kita. Sebab tu syaitan-syaitan lah duduk bising. Tak faham? Tak faham? Tak faham tu? Tak faham, tak payah. Tak faham. Allah Allah. Kan? Nak abang kata, kalau kata kita duduk dalam negara, kalau kata yang memerintah, yang menjaga kita Ustaz, yang membimbing kita ni orang alim Ustaz, ramai orang alim, syaitan akan bising ya? Pasal syaitan memang tak suka dengan orang alim ni. Tak faham tak? Tak payah. Sudah. Tak boleh nak tangkap je Ustaz. Tak apa, biarkan. Baik, dua. Yang ketiga, bahkan si alim itu dapat menyelamatkan orang-orang yang telah disesatkan oleh syaitan. Itu nombor 3. Bukan setakat alim ni jaga diri, bukan setakat alim boleh habaq kat orang.
Orang alim ni boleh selamatkan orang-orang yang dah rosak. Satu contoh sebagai penutup 2 minit ayah-ayah duk dengar tok guru duk cerita selalu kan, hadis ada seorang lelaki bunuh 99 orang kan. Dia bunuh 99 orang, lepas tu Ustaz dia pergi jumpa satu orang manusia, dia bagi tahu kata dia dah bunuh 99. Dia tanya, boleh tak Tuhan terima taubat saya nak taubat, nak berubah ni, boleh tak Tuhan terima tak taubat saya? Lelaki tu kata tak boleh. Bila tak boleh, dia buat apa lagi? Bunuh hak tu pula, cukup 100. Tahu kan cerita tu kan? Rupanya ulama sebut laki-laki hak nombor 100 yang kena bunuh ni bukan orang alim. Pasal orang alim takkan bagi jawapannya tu. Orang alim takkan bagi jawapan macam tu. Lah kali pergi jumpa orang yang ke 101, tanya, boleh tak saya nak berubah, saya ni dah bunuh 100 orang apa semua? Laki-laki yang ke 101 kata, boleh. Tu orang alim, dia reti. Akhirnya dia bagi cadangan supaya keluar daripada pekan ni, pergi pekan orang baik-baik. Saya ringkas cerita ni. Dalam perjalanan jatuh meninggal dunia, malaikat rahmat, malaikat azab turun. Last sekali ukur. Laki-laki ni hampir dengan tempat jahat ke tempat baik. Ukur-ukur rupanya rapat dengan tempat baik, hampir dengan tempat baik. Last kali masuk mana? Syurga. Bunuh 100 orang, last kali masuk syurga. Berkat apa Ustaz? Berkat orang alim yang bagi nasihat tu. Dia menyelamatkan orang yang dah berada di pinggir pintu api neraka. Lepas tu syaitan marah dengan orang alim. Lepas tu ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, ayah-ayah kalau boleh akhir zaman ni sentiasalah bersama dengan para ulama. Duduklah dengan orang alim. Kan? Jangan lari. Tengok kalau orang tutup guru, orang alim ni buat apa tindakan, ikut mereka. Kadang kita tak tahu pun bersiapa dia buat, tak apa, ikut loh, ikut. Sebab mereka dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada, insya-Allah daripada benda-benda yang tak elok. Kerana mereka pewaris kepada Nabi SAW. Boleh kan? InsyaAllah no? Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada kebaikan. Saya ada benda lagi nak kongsi, tapi jam dah pukul 9. Cukup lah. Cukup lah. No? Boleh kan? No? Ya, sila je. Saya percaya orang alim. Dia orang alim selalunya rezeki mereka cukup murah. Rezeki mereka murah. Pasal semua orang doa kat mereka je. Pasal semua orang doa kat mereka. Bukan setakat manusia doa, semua makhluk doakan mereka. Bukan doa setakat badan sihat, doa sekali dengan rezeki, doa kehidupan, doa apa, semua jadi murah. Alim. Sebab tu yang tok guru kita duk pesan, ambil berkat dengan orang alim, ambil berkat dengan orang alim, dapat cebisan pun tak apa. Boleh kan? InsyaAllah mudah-mudahan kita bakat-bakat ambil. No? Baik. Jadi saya rasa cukup lah sekadar tu untuk malam ni. Ada soalan lain? Boleh ke bicara tajuk ni? Boleh no, dah pukul 9 baru nak tanya. Boleh kan? InsyaAllah no, mudah-mudahan ada kebaikan perbincangan kita malam ni insyaAllah. Kesimpulannya, kita sama-sama mengaji, biarlah hidup kita penuh dengan ilmu. Maksudnya hidup mencari ilmu, mati dalam keadaan kita menuntut ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan hidup kita berkat dunia akhirat insyaAllah. Jadi cukup sekadar itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wassi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasunal fi'al يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu jangan lupa nah, contoh yang saya bagi tadi nah. Laki balik duk baca Quran. Tutup layar orang tua tu lah. InsyaAllah. Wallahu a'lam.